Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, selamat datang ke program E-Belajar Fizik tingkatan 4. Nama saya Puan Hasmaliza binti Abdul Malik dari SMK Munshi Abdullah. Okay, hari ini kita akan belajar bab 5 gelombang, standard kandungan 5.7 gelombang elektromagnet. Standard pembelajaran yang pertama, mencirikan gelombang elektromagnet. Yang kedua, menyatakan komponen-komponen spektrum elektromagnet. Yang ketiga, berkomunikasi untuk menerangkan aplikasi setiap komponen spektrum elektromagnet dalam kehidupan. Okey, objektif pembelajaran yang pertama, pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri gelombang elektromagnet, menyatakan komponen-komponen spektrum elektromagnet mengikut urutan dari segi panjang gelombang dan juga frekuensi. Dan yang ketiga, pelajar dapat menyenaraikan aplikasi setiap komponen spektrum elektromagnet dalam kehidupan. Okey, sebelum kita teruskan dengan ciri-ciri gelombang elektromagnet, kita pelajari sedikit sejarah gelombang elektromagnet. Bermula pada tahun 1801. Thomas Young menunjukkan cahaya ialah gelombang menerusi eksperimen interference cahaya. Tahun 1862, James Maxwell mengemukakan teori bahawa cahaya ialah gelombang elektromagnet. Pada tahun 1887, Heinrich Hertz menjana satu jenis gelombang elektromagnet yang lain iaitu gelombang radio. Pada awal abad ke-20, gelombang elektromagnet terdiri daripada sinar gamma, sinar X, sinaran ultraungu, cahaya nampak, sinaran inframerah, gelombang mikro dan gelombang radio. Pelajar-pelajar boleh merujuk buku teks pada muka surat 220. Ini adalah gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet terdiri daripada medan elektrik dan medan magnet yang berayun secara serenjang antara satu sama lain. Bermaksud 90 darjah di antara medan elektrik dan juga medan magnet. Sekarang kita tengok apakah ciri-ciri gelombang elektromagnet. Yang pertama, gelombang melintang. Awak dah belajar mengenai gelombang melintang dan membujur masa bab sebelum ni. Itu bab 5.1 ya, 5.1. Boleh rujuk buku teks. Ciri-ciri gelombang yang kedua adalah tidak memerlukan medium perambatan. Tidak memerlukan udara, tidak memerlukan pepejal ataupun cecair. Jadi bermaksud gelombang elektromagnet boleh melalui vacuum tanpa ruang udara. Dan dah tentulah kelajuannya di dalam vacuum adalah kelajuan cahaya iaitu 3·10⁸ meter per saat. Ciri-ciri yang berikut yang seterusnya adalah menunjukkan fenomena jika keadaan sesuai. Fenomena gelombang yang kita dah belajar sebelum ni adalah pantulan, pembiasan, pembelauan dan juga interference. Saya harap pelajar dah faham mengenai fenomena yang kita belajar sebelum ni. Dan lajunya lebih kecil di dalam medium. Sudah tentulah lebih kecil sebab jika melalui medium, kelajuan cahaya akan berkurang. Boleh faham semua ni? Pelajar boleh merujuk buku teks pada muka surat 221. Boleh ambil buku teks ya. Kalau siapa yang belum ambil buku teks tu. Jadi di sini ini adalah spektrum elektromagnet iaitu 7 jenis gelombang elektromagnet membentuk satu spektrum selanjar yang dikenali sebagai spektrum elektromagnet. Perhatikan panjang gelombang. Dari kiri kita ke bahagian kanan kita, panjang gelombang semakin besar. Jadi sinar gamma yang paling pendek panjang gelombang diikuti sinar X, sinaran ultraungu, cahaya nampak, sinaran inframerah, gelombang mikro dan yang paling panjang sekali adalah gelombang radio. So, gelombang radio mempunyai panjang gelombang yang sangat panjang berbanding dengan sinar gamma. Perhatikan pada frekuensi di bahagian atas.
Okey, daripada kanan ke kiri kita, frekuensi dia semakin tinggi. Jadi bermaksud, kalau kita perhatikan gelombang radio, panjang gelombangnya adalah panjang, tetapi frekuensinya adalah rendah. Jadi apakah hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi? Ya, pandai. Berkadar secara songsang. Apabila panjang gelombang bertambah, frekuensi berkurang. Okey, jadi tenaga yang dibawa oleh gelombang elektromagnet berkadar terus dengan frekuensi. Bermaksud, jika frekuensi tinggi, tenaga pun tinggi. Bermaksud di sini sinar gamma, frekuensi tinggi, jadi tenaganya adalah lebih besar berbanding dengan gelombang radio. Okey, boleh faham Sekarang kita tengok apakah aplikasi gelombang elektromagnet. Okay, yang pertama, kita tengok dulu gelombang radio, iaitu panjang gelombang yang paling panjang lah. Okay, contohnya adalah komunikasi radio jarak jauh, penyiaran radio dan TV tempatan, komunikasi tanpa wayar, Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee dan Z-Wave, mesin gelombang milimeter untuk mengimbas badan penumpang di lapangan terbang. Okey, ini adalah contoh gelombang radio. Pelajar boleh merujuk pada muka surat 222 dalam buku teks. Okey, ini contoh walkie-talkie pun dalam gelombang radio lah. Okey, yang kedua adalah gelombang mikro. Okey, komunikasi antarabangsa melalui satelit menggunakan gelombang mikro. Rangkaian telefon bimbit yang kita guna sekarang pun menggunakan gelombang mikro. Komunikasi antara alat elektronik, Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee dan Z-Wave pun sama. Pengesanan radar pesawat dan pemerangkap laju. Ini biasanya ada kat highway lah, pemerangkap laju. Tiba-tiba je ada kamera yang ambil gambar kita. Itu menggunakan gelombang mikro. Jadi berhati-hati di jalan raya, jangan bawa laju-laju. Okey, pesan dengan mak dan ayah awak. Okey, memasak menggunakan gelombang mikro ataupun ketuha. Sebab tu kita panggil microwave. Sebab dia menggunakan gelombang mikro. Okey. Okey, yang seterusnya adalah sinaran inframerah ataupun infrared. Okey, contohnya adalah memasak seperti ketuha, pemanggang dan pembakar. Semuanya ada sinaran inframerah. Okey, melihat dalam gelap, kamera inframerah dan teropong inframerah. Okey, mengeringkan cat pada kereta pun menggunakan sinaran inframerah. Rawatan sakit otot. Ini kan kalau perasan kita pergi dekat kedai Ogawa ke apa ke, dia ada satu mesin urut, ada yang provide sinaran inframerah dekat kerusi urut tu. Jadi tujuannya adalah untuk merawat sakit otot. Okey. Dan ini yang biasalah kita guna alat kawalan jauh untuk televisyen dan pemain DVD. Okey, cahaya nampak. Cahaya nampak membolehkan benda hidup melihat, fotografi, fotosintesis, cahaya laser dalam pemotongan logam, ukur tanah dan gentian optik. Gentian optik ni biasa kita gunakan dalam Unify lah. Okey. Okey, sinaran ultra ungu. Okey, apa fungsinya? Untuk mengeraskan bahan tampalan gigi. Saya rasa awak dah pernah jumpa doktor gigi kan masa di tempat. Okey, jadi tahulah apabila doktor nak tampal gigi kita, ada satu macam cahaya warna ungu tu. Itulah sinaran ultra ungu. Okey, pergi family store, bawa RM50. Apa yang cashier tu buat? Dia akan letakkan duit awak dekat satu tempat untuk dia tentukan sama ada wang yang kita bagi tu yang asli ataupun wang palsu lah. Okey, rawatan penyakit kuning pada bayi pun sama menggunakan sinaran ultra ungu. Penulinan air minuman, pensterilan alat perubatan dan makanan dan juga alat perangkap serangga. Okey, sinar X. Okey, X-ray. Imej sinar X membantu doktor untuk mengesan retakan atau patah pada tulang, memeriksa organ dalaman, okey, memeriksa sambungan kimpalan, pengimbas bagasi di lapangan terbang. Contohnya, sebelum berlepas, beg kita akan melalui satu kawasan di mana di situ disediakan sinar X. Jadi apabila ada barang yang terlarang, jadi dapat detect dengan segeralah. Okey, dan juga sinar X ini untuk menentukan keaslian lukisan. Nak tahu lukisan tu, lukisan yang asal ataupun lukisan yang kopi ori. Sinar gamma.
Okey, fungsi sinar gamma membunuh sel kanser dalam radioterapi, penserilan, peralatan pembedahan dan perubatan secara pukal. Okey, industri pemprosesan makanan supaya makanan tahan lebih lama. Okey, jadi sebenarnya dalam tajuk sinaran gamma ni kita akan belajar secara detail lagi apabila masuk tajuk radioaktif. Okey. Alright, ini contoh MRI. Okey, untuk rawatan kanser lah. Okey, sekian sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Simple-simple sikit. Okey, tapi simple-simple pun amat penting Alright. So, vaksin terbaik pada masa kini bagi menangani COVID-19 ini adalah diri kita sendiri dengan amalan norma baharu dalam kehidupan. Jadi, terus patuhi SOP yang ditetapkan serta amalkan norma baharu. Okey, terima kasih semua dan selamat maju jaya. Semoga awak semua berjaya dengan cemerlang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.